Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Hadi, Encik Mustafa Kamal dan Dr. Hasnah serta rakan-rakan sekalian. Kami daripada Kumpulan 8 yang terdiri daripada saya iaitu Aina Nazia binti Muhammad Jamil, Nur Azlin binti Ismail dan Fatini Ilhami binti Abdul Tawab yang dibimbing oleh pensyarah kami iaitu Encik Khairul Anwar bin Ismail. Baiklah, hari ini kami akan membentangkan Showcase Kapasiti Pedagogi Pembelajaran Bermakna KPPB. Terlebih dahulu, izinkan saya untuk menerangkan secara umum inovasi digital yang telah kami hasilkan yang bertajuk Jom Pintar Kata Adjektif yang dihasilkan untuk mengatasi masalah pembelajaran kata adjektif. Okey, ini adalah kursus yang terlibat dalam KPPB ini iaitu yang pertama BMM 3152 Inovasi Digital dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Yang pertama mengaplikasikan model pembelajaran triological dalam aktiviti pembangunan projek atau aktiviti pengajaran dan pembelajaran, menghasilkan inovasi berasaskan pengajaran dan pembelajaran untuk tujuan pemasaran. Yang ketiga, menilai penciptaan inovasi dan impaknya terhadap kualiti pengajaran dan pembelajaran dengan mencadangkan idea dan penyelesaian alternatif. Kursus yang kedua iaitu BMM 3113 Perkamusan, Peristilahan dan Penterjemahan Bahasa Melayu, menjelaskan kaedah penterjemahan bahasa Melayu melalui pengaplikasian terhadap teks. Dan kursus yang ketiga iaitu BMM 3123 Semantik Bahasa Melayu, menganalisis perubahan semantik dalam peribahasa secara kritis. Terusnya kita masuk kepada B-Idea. B-Idea kami adalah inovasi digital Jom Pintar Kata Adjektif yang turut mengandungi kamus peribahasa etnik Bajau Melayu. Dan essential question yang pertama adalah mengapakah inovasi digital merupakan salah satu cara berkesan menghadapi masalah pembelajaran? Soalan yang kedua, bagaimanakah penggunaan kamus peribahasa etnik digital dapat memudahkan pengguna? Dan yang ketiga adalah apakah kepentingan penggunaan inovasi digital terhadap pembelajaran? Okey, bagi inovasi yang telah kami hasilkan, kami menggunakan model triological. Di mana model ini, yang pertama dia ada 6. Yang 6 ni kami ikutkan. Yang pertama, menentukan keperluan sebenar. Di mana menentukan keperluan sebenarnya kita tengok kepada objektif dan kita tengok dulu kepada penyelesaian betul lah, objektif dan juga penyelesaian masalah. Kena fokuskan dua ni baru kita boleh cipta inovasi yang kita hendak lah. Yang kedua adalah merangka model, di mana model ini lebih kepada perbincangan dengan ahli kumpulan, dengan kelas, pensyarah dan masyarakat luar. Dan yang ketiga ialah penggubalan dan pengelasan, di mana kami akan membuat draft dahulu untuk menghasilkan inovasi atau projek yang berkaitan. Macam kami buat tu inovasi Jom Pintar Kata Adjektif yang bersasarkan kepada murid tahun 3. Dan yang keempat, memeriksa dan merenung kembali inovasi yang telah dihasilkan, di mana kami membuat penilaian menggunakan soal sidik, maklum balas dan juga Google Form. Dan yang kelima, penyelesaian dan penentuan, di mana selepas membuat penilaian yang saya sebutkan tadi, kami perlu memurnikan semula inovasi yang dihasilkan untuk mencari di mana kelemahan dan kekuatan kami dalam menghasilkan inovasi tersebut. Dan yang keenam adalah guna semula, di mana awal tu kami telah promosikan dan membuat penilaian dan memurnikan, dan kita boleh gunakan inovasi yang dihasilkan tu secara lengkap dan sempurna. Seterusnya, model triological ni juga dia menekan kepada 6C juga, iaitu yang pertama ialah pemikiran kritis, di mana
kami menilai dan mengenal pasti tugasan yang diberikan dan menghubungkaitkan isu dengan tugasan yang diberikan. Dan yang kedua adalah kreativiti, di mana kami mencipta inovasi yang baru yang mampu menyelesaikan masalah yang difokuskan, iaitu kata adjektif. Dan yang ketiga ialah komunikasi, di mana kami dapat berkomunikasi dengan rakan kelas, pensyarah, masyarakat luar dan sebagainya. Dan yang keempat ialah karakter, iaitu sasiah, di mana dalam mencipta inovasi ini kami perlu bersikap integriti dalam menghasilkan tugasan tanpa amalan plagiat. Dan di mana inovasi ini juga mendidik kami supaya berdisiplin dalam menguruskan masa, di mana kami hanya diberi masa sebulan untuk menyiapkan inovasi ini semasa SEM lepas. Jadi kami perlu berdisiplin untuk menguruskan masa kerana mencipta inovasi ini memerlukan masa yang panjang, bukan masa yang pendek. Okey, dan yang kelima ialah kewarganegaraan, di mana kami menunjukkan kepekaan dalam mencari isu semasa, terutama di dalam bilik darjah, kerana kita merupakan bakal guru. Jadi kena fokus kepada di sekolah lah, iaitu di bilik darjah maupun di sekolah lah. Okey, yang kena ialah kolaboratif, di mana kami bekerjasama dengan rakan kelas, tidak hanya secara individu. Kami perlu bekerjasama dengan rakan kelas, ahli kumpulan, pensyarah supaya mendapatkan inovasi yang menepati tugasan yang diberikan. Seterusnya. Seterusnya, produk atau pengetahuan baru yang dihasilkan melalui pelaksanaan KPPB. Okey, kami telah menghasilkan inovasi digital Jom Pintar Kata Adjektif. Ini adalah antara paparan yang telah kami hasilkan dalam inovasi digital kata adjektif, iaitu terdapat dalam inovasi digital ini terdapatnya nota mengenai kata adjektif, kuis, video, permainan dan juga mengandungi kamus peribahasa etnik. Jadi melalui inovasi ini murid-murid dapat menggunakan dapat belajar mengenai kata adjektif dan sambil itu dapat bermain mengenai kata adjektif, permainan mengenai kata adjektif. Okey, penyataan masalah bagi inovasi digital ini adalah pemahaman dan penguasaan kata adjektif dalam kalangan murid-murid kurang memuaskan. Jadi ini adalah salah satu sebab untuk kami hasilkan inovasi digital. Objektif yang kedua adalah menarik minat murid terhadap Objektif yang pertama adalah menarik minat murid terhadap topik kata adjektif, dan yang kedua adalah meningkatkan penggunaan kata adjektif mengikut konteks dengan betul. Okey, antara jenis peralatan ataupun sumber yang kami gunakan untuk menghasilkan inovasi digital ini adalah Quizy, iaitu untuk menghasilkan quiz. PowerPoint adalah untuk menghasilkan inovasi digital kami, dan Pinterest dan YouTube digunakan untuk mencari bahan-bahan, dan Wordworld digunakan untuk membuat permainan. Seterusnya, dari segi penilaian inovasi kami telah menilai secara kuantitatif, iaitu menggunakan Google Form. Kami telah menghasilkan satu borang soal sidik menggunakan Google Form. Yang kedua adalah seterusnya adalah promosi, iaitu inovasi kami dipromosikan melalui Facebook dan WhatsApp. Okay, antara faedah yang diperolehi melalui pelaksanaan KPPB adalah yang pertama, dapat meningkatkan kemahiran, pengetahuan dan keyakinan diri melalui inquiry, iaitu melalui penghasilan inovasi ini murid-murid dapat belajar mengenai kata adjektif secara bermakna. Yang kedua, meningkatkan minat murid untuk pelajari sesuatu ilmu dengan bermakna.
Tini Mai. Okay, seterusnya kita masuk pula kepada cabaran, iaitu cabaran sepanjang melaksanakan atau sepanjang kami mencipta projek inovasi ni, iaitu jom pintar kata adjektif. Okey, yang pertama, kurang pengetahuan tentang aplikasi menarik. Okey, sememangnya memang banyak sangat aplikasi yang dapat kita gunakan untuk kita buat satu projek inovasi yang untuk pembelajaran. Contohnya macam kalau kita pernah belajar dulu Tankable. Lepas tu tapi sebabkan kita terlalu selesa dengan menggunakan slide atau PowerPoint, jadi kita banyak menggunakannya walaupun nak buat inovasi ni. Walaupun PowerPoint tu kita memang selalu gunakannya, tapi terdapat banyak benda-benda menarik yang dapat kita masukkan macam yang telah kami buat pada projek inovasi ni. Tapi ada lagi aplikasi lain yang terdapat dalam Google tu yang boleh kita cari, tetapi tidak semuanya kami masukkan. Jadi kami hanya gunakan beberapa aplikasi yang sememangnya kerap kali kita guna saja. Jadi sepatutnya kami lebih meneroka, lebih cari banyak lagi aplikasi lain yang dapat kami masukkan. Okey, seterusnya tidak membahagikan masa dengan baik. Okey, seperti yang Azli telah cakapkan tadi, kami diberikan selama sebulan untuk menyiapkan tugasan ni. Tetapi disebabkan kami tidak menguruskan masa dengan baik, itu kami tak membahagikan masa, tak membuat jadual dengan baik. Jadi kami menghadapi sedikit masalah untuk membina aplikasi ni. Jadi bila ada, kita kan dah ditetapkan dengan due date tu. Jadi bila kami tidak membahagikan masa dengan baik tu, jadi apabila nak sampai due date tu, dia akan memberi masalah kepada kami untuk menyiapkan ni. Jadi kami akan membuat kerja secara last minute macam selalunya student buat kan. Okay, jadi kat sini saya akui bahawa kami memang sememangnya tidak membahagikan masa dengan baik, tetapi kami berjaya juga menyiapkan tugasan yang telah diberikan dengan sempurna. Okey, seterusnya kita tengok pula penambahbaikan yang dapat kami lakukan. Yang pertama, banyak meneroka berkaitan projek. Seperti yang saya katakan tadi, kami tidak melihat kepada aplikasi yang lain sebab kita sering gunakan aplikasi yang sama saja. Contoh macam tadi kita cakap guna Quizzes, lepas tu benda yang sama kita guna Kahoot, kita guna Tankable, kita guna PowerPoint. Jadi benda-benda tu memang benda yang simple, benda yang selalu orang guna kan. Macam kami pun menggunakan benda yang sama je. Jadi dengan masa sebulan tu sepatutnya kami boleh meneroka banyak lagi aplikasi-aplikasi menarik yang kita boleh guna. Okay, seterusnya yang kedua, peka dengan tarikh akhir penghantaran. Okay, ini merupakan due date. Jadi sepanjang kita buat inovasi ni, kita kan ada table cartegan tu kan. Jadi sememangnya kami ada buat jadual tu, memang ada, tapi tak dapat ikut dengan baik. Kami tak patuh pada jadual tu. Jadi kami cuma buat berdasarkan apa yang kami mahu saja. Kami tidak betul-betul menggunakan jadual tu. Jadi sepatutnya apabila dengan penggunaan jadual tu, kami kena menggunakannya betul-betul supaya kami dapat patuh pada tarikh penghantaran, supaya kerja yang kami siapkan ni akan menjadi lebih sempurna. Okey, dah seterusnya merancang dari awal. Okay, merancang dari awal ni pun termasuk juga dalam cartegan tu, kerana dalam cartegan tu kita memang dah masukkan daripada awal projek sampai akhir projek. Jadi dia dah ditetapkan satu. Jadi kita just ikut je, apa yang perlu dibuat daripada awal projek hinggalah akhir projek. Okay, jadi cartegan tu untuk kita membuat satu projek tu atau untuk kita nak membina sesuatu tu adalah sangat penting supaya kita dapat menjadi lebih berdisiplin. Contoh, kalau tak ada cartegan tu, dia akan jadi kalang kabut. Kita akan jadi kalut nak menyiapkan sesuatu tu sebab kita tak ada perancangan yang khusus. Okay, jadi kesimpulannya, kami telah menghasilkan projek inovasi kami, iaitu Jom Pintar Kata Adjektif. Okay, dan kami hasilkan ni untuk khususnya untuk murid tahun 3. Jadi kami berharap projek yang kami hasilkan ni sememangnya berkesan dan dapat memberikan kesan baik kepada murid maupun kepada guru. Ini supaya guru-guru dapat menggunakan
dapat menggunakannya dengan mudah sebab kami menggunakan aplikasi PowerPoint, perisian PowerPoint. Jadi benda ni dia tidak memerlukan akses internet. Jadi buat cikgu-cikgu yang menghadapi masalah internet, aplikasi PowerPoint ni memang sememangnya amat mudah digunakan kerana ianya dapat dijalankan secara tanpa menggunakan internet. Jadi tidak lupa juga kami turut menyelitkan seperti Aina cakap tadi, ada kamus etnik yang telah kami selitkan dalam aplikasi ni, dalam e-project inovasi ni sebagai rujukan tambahan. Okay, jadi setakat itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.